Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, marilah sama-sama kita memperdengarkan nyanyian lagu kebangsaan Negaraku diikuti dengan lagu kebesaran Negeri Sarawak, lagu Ibu Pertiwiku dan Sekolahku Sejahtera. Marilah sama-sama kita saksikan. Di sini bermula mengenal dunia bersama guru tercinta. Seronok belajar selama sentiasa, sekolahku sejahtera. Kesehatan diutama, kebersihan dijaga, sama perkasa etika, integriti di jiwa. Kita selami empati, bina kasih insani, teguh jati diri adab, sopan hidup harmoni. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, bangkitlah generasi pewaris negara. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, gemilanglah Malaysia di mata dunia. Sejahtera, sekolahku sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Sejahtera, sekolahku sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Hidup mulia berjaya, terus tekun usaha, teliti dalam bekerja, diri cekap terampil, eksplorasi ilmu berguna, bertindak rasional, mantapkan
Hujan penuh kualiti. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera. Bangkitlah generasi pewaris negara. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera. Gemilanglah Malaysia di mata dunia. Sejahtera, sekolahku sejahtera. Ayo kita jayakan bersama. Sejahtera, sejahtera, sekolahku sejahtera. Ayo kita jayakan bersama. Sejahtera, sejahtera, sekolahku sejahtera. Yang berusaha Puan Sabtuyah binti C, Pengetua SMK Seri Setia. Yang dihormati Encik Ong Siao Kit, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang dihormati Encik Syif Rizal bin Abdul Malik, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang dihormati Encik Julius Anak Mundo, Penolong Kanan Co-Curriculum. Yang dihormati guru-guru kanan, guru-guru, rakan-rakan dan warga SMK Seri Setia serta warga maya yang dikasihi sekalian. Salam sejahtera, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Fly kenyalang fly, fly high. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama dalam majlis Perhimpunan Rasmi tahun 2022 secara dalam talian. Hadirin dan hadirat yang dihormati, bagi menambah keberkatan majlis kita pada petang yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita memperdengarkan dan mengaminkan bacaan doa yang dibacakan oleh saudara Muhammad Nur Anik bin Rosli, Ketua Pengawas daripada kelas 5 Cemerlang. Marilah sama-sama kita saksikan. Sebelum saya memulakan bacaan doa ini, saya mohon kepada semua guru dan rakan murid yang bukan beragama Islam untuk turut berdoa mengikut kepercayaan masing-masing. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang berlimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini, kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Kurniakanlah kami kesedaran bahawa kami di sini sebagai seorang hamba-Mu yang mengejar kejayaan di dunia dan di akhirat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la ta'jalillahumma fina wa la ma'ana wa la man yantaba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khaira a'malina akhiruhu wa khaira a'malina khawatimuhu wa khaira ayyamina yawmal qaka fih. Allahumma ighfir lana dhunubana والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tanpa melengahkan masa, majlis menjemput dan mempersilakan
Encik Syif Rizal bin Abdul Malik, penolong kanan hal ehwal murid SMK Seri Setia untuk menyampaikan ucapan. Marilah sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha, Puan Sabtuyah binti Ci, Pengetua SMK Seri Setia, Kuching. Yang dihormati Encik Ong Siao Kit, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang dihormati Encik Julius, Anak Mundo, Penolong Kanan Ko-Kurikulum. Yang dihormati guru-guru kanan, guru-guru dan anak-anak didik SMK Seri Setia yang dikasihi sekalian. Pada kali ini, saya akan menekankan tentang perihal buli. Pembulian atau perundungan bermaksud perbuatan yang berniat menunjukkan kekuatan, menggertak atau mencederakan orang tertentu yang dilihat berkeadaan lemah berbanding si pelaku dengan mengasari atau menera mangsanya. Buli ialah subkategori tingkah laku agresif yang dicirikan oleh 3 kriteria berikut. Niat bermusuhan. Yang kedua, ketidakseimbangan kekuatan. Dan yang ketiga, pengulangan dalam jangka waktu tertentu. Buli merupakan aktiviti tingkah laku berulang yang agresif yang bertujuan untuk menyakiti individu lain secara fizikal, mental maupun emosi. Siapakah yang sering membuli dan dibuli? Si pembuli terdiri daripada pelajar menengah atas iaitu tingkatan 4, 5 dan 6 ataupun kongsi gelap di luar. Bertubuh besar, tegap dan tinggi. Melibatkan sekumpulan pelajar dan biasanya usia mereka adalah sebaya. Membuli satu cara untuk menghilangkan perasaan bosan di sekolah. Kejayaan membuli pelajar junior akan menunjukkan mereka kuat, berkuasa dan tidak mudah dipertak. Dan siapa pula si dibuli? Di Malaysia, pelajar-pelajar yang sering menjadi mangsa ialah pelajar menengah rendah iaitu tingkatan 1, 2 dan 3 serta pelajar sekolah rendah. Bertubuh kecil, berkepala besar. Pelajar yang kerap dipuji oleh guru akan menjadi sasaran. Pelajar baru di sekolah. Pelajar yang kelihatan buruk. Pelajar yang berlakuan sombong dalam permainan. Kenapakah mereka sering dibuli? Kenapakah mereka sering membuli? Sebenarnya terdapat banyak sebab kenapa mereka suka membuli. Antara sebabnya ialah faktor rakan sebaya yang mempunyai pengaruh paling kuat untuk mengubah tingkah laku pelajar. Individu yang membuli ini mungkin memperlihatkan rasa tidak puas hati mereka. Mereka pernah menjadi bangsa buli sebelum ini. Gangguan personaliti seperti antisosial, golongan yang tidak pernah merasa bersalah apabila membuat kesilapan, dan juga individu yang gagal mengendalikan emosi dengan baik. Golongan ini biasanya terdapat pada kanak-kanak hyperaktif atau cergas yang melampau yang sering bersikap tidak pernah mengambil peduli perasaan orang lain. Seterusnya, mereka yang tidak berjaya dalam pelajaran, nakal dan mempunyai masalah disiplin. Akibat pencerahan ibu bapa, terlalu dimanja oleh ibu bapa, sekadar mahu berseronok, mereka bosan dengan sekolah dan membuli pelajar lain merupakan salah satu cara untuk menghilangkan perasaan bosan. Marah dan benci pada mangsa atas sebab dia sayangi guru atau sebab-sebab yang tertentu. Ingin menunjukkan kekuatan diri. Faktor terakhir yang mungkin memainkan peranan yang penting ialah media massa dan cetak yang memaparkan aksi, pertuturan dan tingkah laku yang ditayangkan di media elektronik dan media cetak menjadi ikutan sehingga seolah-olah pelakon tersebut menjadi role model bagi golongan remaja. Adakah perempuan terlibat dalam perbuatan buli? Ramai beranggapan perbuatan buli hanya melibatkan pelajar lelaki. Tetapi ia silap. Pelajar perempuan juga turut terlibat dalam perbuatan tersebut. Biarpun peratusannya agak sedikit, namun perkara tersebut mampu mendorong kepada perbuatan yang serius jika tidak dibendung. Buli di kalangan pelajar perempuan biasanya melibatkan ejekan dari segi fizikal. Contohnya, sekiranya pelajar perempuan tersebut berfizikal berbeza daripada yang lain, seperti bertubuh besar, mereka akan menjadi sasaran untuk dijadikan bahan ejekan. Namun, perbuatan buli di kalangan pelajar perempuan tidak terlalu ganas seperti pelajar lelaki. Jenis-jenis buli. Yang pertama, buli fizikal. Melibatkan pukul-memukul, memeras ugut, menampar, menendang, menarik rambut, menolak, mencubit atau sepak terajang hingga menyebabkan kecederaan. Paling ganas boleh menyebabkan kematian.
Bully mental. Lebih kepada ejek-mengejek. Misalnya, jika nama pelajar atau nama bapa pelajar agak luar biasa, maka itu akan dijadikan bahan ejekan pelajar senior yang membuli. Sungguh pun, kes buli jenis ini kurang mendapat perhatian di media masa, ia sebenarnya serius berlaku di sekolah. Dan akhir sekali, buli cyber. Buli cyber adalah satu kejadian yang biasa berlaku dan kian meningkat. Insiden sebenar kejadian buli cyber tidak diketahui kerana ramai bangsa buli cyber tidak tampil untuk mendapatkan bantuan. Buli cyber adalah perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti mesej teks, SMS, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit atau permainan internet. Ciri-ciri buli cyber. Mesej yang mengganggu dan mengancam, menyalahgunakan kata laluan atau nama skrin orang lain atau menyamar sebagai orang lain. Memanjangkan email, foto atau video kepada orang lain. Memuat naik komen atau gambar yang tidak senonoh. Sexting, tindakan menghantar gambar, mesej atau video berunsurkan seksual menggunakan telefon bimbit. Memulaukan individu tertentu daripada sesuatu kumpulan internet dengan sengaja. Kesan buli kepada pembuli. Kesan luaran. Apabila dewasa kelak, kemungkinan besar akan menjadi penjenayah. Bertindak agresif apabila dewasa seperti merogol, merompak atau menjadi seorang pendera terhadap isteri. Kesan kepada yang dibuli. Kesan luaran. Mereka akan membalas dendam kepada orang lain. Tujuannya untuk mengembalikan harga diri yang hilang akibat dibuli. Mereka akan mengalami kecederaan atau mungkin juga kematian. Kesan dalaman. Hilang keyakinan diri, membiarkan diri diperlakukan apa sahaja, sanggup melakukan sesuatu demi membahagiakan orang lain, tidak mahu ke sekolah dan sebagainya. Sehingga kan ada yang sanggup mencederakan diri sendiri, malah ada yang membunuh diri kerana merasakan diri mereka tidak berguna. Apa yang patut dilakukan sekiranya dibuli? Si mangsa atau mana-mana murid perlu melaporkan kes buli tersebut kepada mana-mana guru di sekolah. Jangan disembunyikan kes-kes buli ini. Tindakan keras akan diambil terhadap si pembuli. Dan kita lihat selain daripada itu, mangsa-mangsa buli perlulah berjumpa dengan guru kaunselor untuk mendapatkan khidmat nasihat. Setakat itu sahaja tajuk buli saya. Dan satu perkara lagi, sempena sambutan program pendidikan pencegahan dadah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak dengan kerjasama Biro Pendidikan Pemadam Negeri Sarawak sedang mengadakan program e-Carnival Pendidikan Pencegahan Dadah. Sebanyak 3 pertandingan telah dan sedang berlangsung, iaitu Doodles Anti Dadah, Reels Instagram Anti Dadah dan Mengarang Puisi dan Lagu Anti Dadah yang berlangsung dari 6 Jun hingga 31 Julai 2022. Semua pertandingan ini telah dihebahkan oleh guru-guru tingkatan masing-masing dan bagi murid-murid yang berminat menyertainya, bolehlah memaklumkan kepada Cikgu Liu Kit Cheong untuk memaklumkan penyertaan dengan segera. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Salam hormat. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Syekh Rizal bin Abdul Malik atas ucapan itu tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati, seterusnya, marilah sama-sama kita mendengar ucapan daripada nolong kanan pentadbiran Encik Ong Xiao Kit. Marilah sama-sama kita saksikan. Terima kasih pengacara majlis yang berusaha Puan Sabtuaya binti C, Pengetua SMK Sri Setia, yang dihormati Encik Syekh Rizal bin Abdul Malik, Penolong Kanan Hak Ehwal Murid, yang dihormati Encik Julius Mundul, Penolong Kanan Co-Curriculum, barisan guru kanan, semua guru dan murid yang dikasihi. Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua yang menghadiri perhimpunan kali yang ke-6. Kepada murid yang dikasihi,
dalam pemerhatian cikgu dalam kelas, ramai murid tidak memberi fokus atau perhatian semasa guru mengajar. Oleh yang demikian, ramai murid tidak faham atau menguasai kemahiran yang diajar oleh guru anda. Jadi, cikgu akan berkongsi 3 tips penting dengan murid supaya anda boleh memberi fokus terhadap pengajaran guru dalam kelas. Yang pertama, pastikan anda mempunyai masa tidur yang mencukupi. Tidur sangat penting untuk tetap fokus semasa anda berada di kelas. Sekiranya anda terlalu kurang tidur atau jika anda tidur dengan cara yang tidak sepatutnya, ia akan memberi kesan kepada anda untuk terus hilang fokus pada waktu siang. Perhatikan jadual tidur anda dengan teliti dan lihat apakah anda perlu berubah untuk memastikan anda mempunyai masa tidur yang mencukupi. Tidur malam yang mencukupi boleh membuatkan anda merasa lebih segar, lebih peka dan gembira untuk menghadapi hari seterusnya. Yang kedua, mengelakkan dari gangguan dalam kelas. Apabila anda hilang fokus di dalam kelas, apakah yang anda lakukan? Adakah anda mengajak rakan di sebelah anda untuk berbual? Adakah anda melihat sesuatu atau termenung di luar tingkap? Apapun tindakan yang dilakukan, ia merupakan satu gangguan untuk anda dan anda perlulah berusaha mengelakkannya. Anda mesti mencari jalan untuk kekal memberi perhatian semasa di dalam kelas. Sebagai contoh, anda boleh mengambil tempat duduk di hadapan kelas. Untuk mengurangkan kebarangkalian anda bercakap dengan rakan atau membuat perkara yang tidak berfaedah kerana anda berdekatan dengan guru. Satu lagi ialah duduk bersebelahan dengan rakan yang rajin dapat memberi kesan yang baik untuk kekal fokus jika dibandingkan dengan rakan yang suka berbual dan mudah untuk mengalihkan perhatian anda. Baik, yang ketiga, bersedia sebelum kelas dan mengambil bahagian dalam kelas juga. Sebelum kelas mula, cuba perhatikan kerja rumah anda, baca dari buku teks anda atau lihat nota hari sebelumnya. Ini dapat membuat otak anda masuk ke mod kelas sehingga anda dapat lebih mudah fokus. Mempersiapkan diri dengan mendapatkan semua yang anda perlukan dapat membantu anda memberi tumpuan. Mengambil bahagian di dalam kelas juga dapat membantu anda memberi tumpuan. Penyertaan anda di dalam kelas membuat minda anda terlibat dan fokus pada pelajaran kerana anda tidak boleh termenung atau memikirkan sesuatu yang lain. Kaedah yang baik untuk menyertai kelas anda ialah dengan bertanya soalan. Apabila anda mempunyai soalan mengenai sesuatu yang anda tidak faham atau guru mengatakan sesuatu dan anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenainya, angkat tangan dan bertanya. Dengan soalan anda tersebut, ia boleh membuatkan anda fokus terhadap jawapan yang diberikan oleh guru dan seterusnya menjawab persoalan yang anda tidak faham. Baik, cikgu berharap dengan tips yang dikongsikan tadi akan dapat membantu anda berfokus dalam kelas semasa cikgu anda mengajar. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Ong Siao Kit atas ucapan itu tadi. Tanpa melengahkan masa, majlis kita diteruskan lagi dengan ucapan dan amanat yang akan disampaikan oleh Pengetua SMK Seri Setia Puan Sabtuyah binti Ci. Marilah sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis. Yang dihormati Encik Ong Siao Kit, penolong kanan pentadbiran SMK Seri Setia Kuching. Yang dihormati Encik Syif Rizal bin Abdul Malik, penolong kanan hal ehwal murid SMK Seri Setia Kuching. Yang dihormati Encik Julius Anak Mundo, penolong kanan core curriculum
SMK Seri Siti Kuching yang dihormati barisan guru kanan, barisan guru-guru, anak-anak pengawas SMK Seri Siti Kuching serta anak-anak murid saya di SMK Seri Siti Kuching. Assalamualaikum, salam sejahtera serta salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Fly, kenyalang fly. Alhamdulillah, bersua kita sekali lagi dalam perhimpunan bulanan bagi bilangan ke-6 ataupun bagi bulan Jun tahun 2022. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam melaksanakan perhimpunan bulanan secara dalam talian pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat warga maya serta anak-anak SMK Seri Setia yang dikasihi sekalian. Ucapan saya pada hari ini berfokus kepada dua perkara. Yang pertama, mengenai pencapaian sekolah kita dalam perperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2021 dan yang kedua mengenai Sukantara, Kejohanan Olahraga serta Merentah Desa SMK Seri Setia bagi tahun 2022. Seperti mana kita semua ketahui, keputusan SPM tahun 2021 telah diumumkan pada 16 Jun 2022 yang lepas. Saya ingin berkongsi maklumat tentang pencapaian SMK Seri Setia dalam perperiksaan SPM 2021. Dari segi grade purata sekolah, SMK Seri Setia telah memperolehi 6.15 berbanding dengan tahun 2020 iaitu 6.12. Ini bermaksud berlaku peningkatan 0.03 dalam pencapaian SPM 2021. Dari segi peratus kelulusan pula, dalam SPM 2021, kita telah berjaya mencapai 81.43% yang layak sijil. Berbanding tahun 2020, iaitu 77.58%. Jadi, kita telah berjaya meningkatkan jumlah murid yang layak sijil kepada 3.94. Walaupun berlaku sedikit kemerosotan daripada segi grade purata sekolah, tetapi alhamdulillah kita telah berjaya meningkatkan 3.94 iaitu 81.43% jumlah murid-murid yang layak sijil. Jadi tahniah saya ucapkan kepada semua, terutama bagi murid-murid yang mengambil mata pelajaran Bahasa Melayu dan juga Sejarah yang merupakan dua mata pelajaran yang wajib lulus untuk melayakkan mereka mendapat sijil. Seterusnya, dari segi grade purata mata pelajaran pula, 4 mata pelajaran sebenarnya telah melepasi ataupun mencapai sasaran, iaitu Bahasa Melayu, yang mana mereka telah memperolehi 4.77 daripada sasaran asal iaitu 5.29. Yang kedua, mata pelajaran Bahasa Inggeris, yang mana mereka menyasarkan 6.87 tetapi berjaya mencapai 6.41. Bagi mata pelajaran Pendidikan Moral pula, sasaran ialah 5.00 tetapi pencapaian sebenar 4.53. Dan mata pelajaran yang keempat ialah Kimia, sasaran ialah 5.75 dan sasaran tersebut juga telah berjaya dicapai dalam perperiksaan SPM 2021. Tahniah dan syabas ucapkan kepada keempat-empat mata pelajaran ini kerana telah berjaya mencapai sasaran ataupun melepasi sasaran tersebut. Bagi peratus lulus pula, ada 10 mata pelajaran yang telah berjaya melepasi sasaran, iaitu Bahasa Melayu. Peratus kelulusan pada tahun ini ialah 99.42% berbanding pada tahun 2020 89.70. Untuk mata pelajaran Bahasa Inggeris juga peratus kelulusan meningkat kepada 77.91% daripada 67.27%. Bagi mata pelajaran Pendidikan Moral juga
Peratus kelulusan ialah 100% berbanding tahun 2020 64.29%. Bagi mata pelajaran sejarah, kita berjaya meningkatkan peratus kelulusan kepada 83.80 daripada 78.79%. Bagi mata pelajaran sains, peratus kelulusan meningkat kepada 85.06% daripada 85.00% pada tahun 2020. Bagi mata pelajaran fizik, kimia dan juga biologi serta perniagaan, kita berjaya mengekalkan kelulusan 100%. Manakala bagi mata pelajaran pendidikan seni visual, peratus kelulusan telah meningkat kepada 99.06% daripada 98.26% dalam peperiksaan SPM 2021. Jadi, tahniah dan syabas diucapkan kepada semua mereka yang terlibat dalam memastikan peningkatan peratus kelulusan dalam peperiksaan SPM 2021. Dalam pada itu juga, pencapaian terbaik kita pada tahun ini ialah 7A 2B. Dan pelajar ataupun murid yang telah memperolehi pencapaian terbaik bagi SMK Seri Setia dalam peperiksaan SPM 2021 ialah Nur Alia Adila binti Rudi Rukimin daripada tingkatan 5 gigih. Murid lain yang terbaik berdasarkan aliran selain daripada aliran sains tadi iaitu Nur Alia Adila binti Rudi Rukimin yang telah memperolehi 7A 2B. Diikuti dengan Syarifah Nur Aina Najwa binti Wan Muhammad Syarif juga daripada kelas tingkatan 5 gigih ataupun 5 sains yang telah memperolehi 3A, 4B dan juga 2C. Seterusnya, Fadlin Syakina binti Mustafa daripada aliran sains telah memperolehi 5A, 1B, 1C dan juga 2D. Manakala murid terbaik bagi aliran sastra pula ialah Nur Kashima Syafiah binti Irwan daripada tingkatan 5 Arif yang telah memperolehi 6A 2B. Yang kedua, Syasha Syakirah binti Muhammad Idris juga daripada tingkatan 5 Arif telah memperolehi 5A 2B dan juga 1C. Serta Muhammad Hafiz bin Umar Fatah yang telah memperolehi 6A 1B dan juga 1C. Bagi aliran vokasional ataupun pendidikan vokasional menengah atas PVMA, murid terbaik bagi aliran tersebut ialah Nazmino bin Ahmad yang telah berjaya memperolehi 2A 1B. Diikuti oleh Azizul Muhammad Ibrahim bin Abdullah yang telah memperolehi 1A 1B dan 1C. Dan juga Tiara Adila binti Kutrul Nada yang telah memperolehi 2B 1C. Untuk makluman semua, murid-murid PVMA ini hanya mengambil 3 sahaja mata pelajaran teras, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan juga Sejarah. Manakala mata pelajaran lain dikategorikan sebagai MPAK ataupun mata pelajaran aliran kemahiran. Jadi, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua yang terlibat dalam menghasilkan keputusan SPM pada tahun 2021. Jadikan apa yang kita capai dalam keputusan SPM 2021 itu sebagai rangsangan ataupun memberikan kita lebih semangat untuk mencapai peningkatan dalam peperiksaan SPM 2022. Perkara seterusnya ialah berkaitan dengan penganjuran sukantara, kejohanan olahraga kali ke-24 dan juga kejohanan merentas desa yang akan dilaksanakan pada 25, 26, 27 dan 28 Julai 2022. Apa yang saya ingin ingatkan kepada semua murid-murid yang akan terlibat sebagai atlet ataupun apa sahaja penglibatan dalam sukantara, kejohanan olahraga dan juga merentas desa, bertandinglah dalam semangat kesukanan yang betul. Sebab matlamat kita mengadakan sukan ini adalah untuk menyemarakkan semangat muhibah sesama kita. Apa sahaja keputusan yang akan kita terima pada masa tersebut, maka kita hendaklah menerimanya dengan hati yang terbuka. Dan apa yang paling penting semasa penganjuran sukantara, kejohanan olahraga dan merentas desa tersebut ialah semangat ingin turut serta dan juga pengamalan semangat kesukanan.
Saya berharap semoga penganjuran Sukantara Kejohanan Olahraga kali ke-24 dan juga Menentah Desa SMK Seri Setia bagi tahun 2022 akan berjalan lancar. Dengan itu saya juga ingin mengucapkan majulah sukan untuk negara. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Sabtuyah binti Ci atas ucapan dan amanat itu tadi. Semoga nasihat, teguran, amanat itu dapat kita jadikan panduan untuk merealisasikan kecemerlangan hidup kita di dunia dan akhirat. Hadirin dan hadirat yang dihormati, majlis kita diteruskan lagi dengan lafaz Ikrar Rukun Negara yang akan dilafazkan oleh Saudara Adi Afyandi bin Saini Afendi dari kelas 5 dedikasi. Marilah sama-sama kita saksikan. Diminta semua mengangkat tangan kanan bagi melafazkan ikrar rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih Saudara Adi Afyandi atas lafaz ikrar rukun negara itu tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati, majlis kita pada petang ini diteruskan lagi dengan lafaz ikrar murid yang akan disampaikan oleh Saudari Cassandra Claudia dari kelas 5 Bestari. Marilah sama-sama kita saksikan. Diminta semua murid mengangkat tangan kanan untuk melafazkan ikrar murid. Maka kami, murid-murid SMK Seri Setia Kuching, berikrar dan berjanji menjalankan tanggungjawab kami, bergiat aktif dalam aktiviti sekolah, menimba ilmu pengetahuan dan meningkatkan disiplin demi sekolah, agama, bangsa dan negara. Terima kasih Saudari Cassandra Claudia daripada kelas 5 Bestari. Para hadirin sekalian, kita telah pun berada di hujung majlis. Sebelum majlis kita berakhir, marilah sama-sama kita mendengar dendangan lagu rasmi sekolah Kemencu Jaya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teguh berdiri menggenggam cita murni, berilmu dan berdisiplin serta bertakwa. Setia yang tercinta, akan kami julang tinggi sentiasa, seia sekata bersatu hati. Berinovasi dan bersemangat tinggi, tekun berusaha tak mudah putus asa, dengan penuh berani menempuh segala cabaran yang hadir demi Sri Setia untuk selamanya. Semarakkan obor semangat di jiwa kita, seiring melangkah membina Kemencu Jaya. Semarakkan obor semangat di jiwa kita, seiring melangkah membina Kemencu Jaya. Bersama kita menjunjung azam ke puncak cita penuh harapan, kerana kejayaan